Okay, are you done? Dah. Okay, alright. Sekarang awak compare pula dengan benda ni. Okay, kalau awak tak dapat, awak tengok gambar rajah ni je. Okay, awak tengok gambar rajah ni. Okay, alright. Saya patah balik kat sini. Okay, saya patah balik kat sini. Okay, ada sesiapa yang nak explain? Explain to me what do you understand? Apa yang awak faham? Okay. Ha, cepat. Apa yang awak faham? Tak. So, Ha? Apa dia? Jana? Ha. Jana? Apa dia? hydrogen bond ni lebih susah nak dia punya attraction force ni lebih susah nak di overcome dari attraction force yang lain. Di break. Okay, kita more heat energy is required to overcome the attraction force of hydrogen bond. Okay, alright. Lepas tu? Betul? Ya, tu betul. Okay. So what is the consequences? Apa yang akan terjadi kalau macam tu? Boiling Apa akan point dia terjadi? lagi tinggi. Boiling point dia lagi tinggi. Boiling point siapa? Boiling point bahan yang ada hydrogen bond. Yes, betul. Okay, boiling point bukan bahan lah, any molecule or any molecule yang ada hydrogen bond. Okay, that's good. Saya nak tanya awak, kenapa towards the end, okay, kenapa yang point nombor 4 tu, kenapa tiba-tiba dia ada chlorine molecule pula? Kenapa tiba-tiba dia ada chlorine molecule pula? Kenapa dia letak chlorine molecule? Sebab dia nak bezakan dengan etanol yang ada hydrogen bond. Yes, okay. So chlorine molecule ni ada ke tak hydrogen bond? Tak. Tak. Okay. Yang lain faham tak? Dia macam ni tau. Okay, dia macam ni. Okay, sekarang awak kena buat satu perbandingan. Okay, awak kena buat satu perbandingan. Kejap. Mana part C? Part C. Okay. Okay. Bon, ha? Okay, baik. Alright, sekarang kita kena buat satu perbandingan. Okay, awak kena buat satu perbandingan. Satu, saya nak bandingkan, okay, saya nak bandingkan hydrogen bond dengan bond-bond yang lain. Okay, contohnya dalam hal ni, kita nak compare dengan covalent bond. Okay, kalau saya sebut berkenaan dengan hydrogen bond, okay, for example, dalam contoh tu dia bagi dekat awak etanol, betul? Okay, dia bagi dekat awak etanol. So, saya draw satu molekul of etanol. Okay, etanol, molekul dia macam ni. Okay, molekul etanol dia macam ni. Kejap. Okay, molekul etanol dia macam ni. C, H. Awak tak perlu tahu lagi lah molekul etanol ni. Okay, awak tahu nanti je. Form 5 awak belajar. Cumanya awak kena tahu dia ada bonding dekat situ. Okay, dia ada bonding dekat situ. Okay, sini ada OH. Alright. And then, lagi satu, kita ada juga satu molekul. Okay, kita ada satu juga molekul yang ada OH. Okay, ini pun adalah etanol.
Okey. Baik. Antara etanol, antara etanol kita ada satu attraction force. Antara diorang ni, kita ada satu attraction force that is what we call as Van der Waals forces. Yes, Van der Waals forces. Okay, kita ada satu attraction force. Dan at the same time, kalau ada etanol, selalunya kita akan ada juga water. Kita ada juga water. Alright. Antara water dan juga antara water dan juga saya nak cakap. Antara water dan juga etanol tu, of course saya selalu sebut bahawa kita akan ada satu attraction lagi, iaitu bonding, iaitu apa nama dia yang warna purple tu? Ni purple ni. Antara O dan juga H ni. Ni apa? Bonding apa? Covalent bond. Covalent. Tengok balik, O adalah high electronegativity, H adalah bonded to the atom that has high electronegativity. Okay. Alright. So ini adalah hydrogen bond. Ini adalah hydrogen bond. Kalau awak perasan ayat last tadi, tiba-tiba dia cakap pasal klorin pula. Tiba-tiba dia cakap pasal klorin pula. So Cl2 molecule. Boleh saya tahu apa dia punya Lewis structure untuk chlorine molecule? Macam mana nak buat? Dua chlorine atom. Kita ada dua chlorine atom, lepas tu berapa bond? Single ke, double ke, triple? Tengok balik. Chlorine 7. Single. Chlorine 7 kan? So kalau 7 dia perlukan 1. So of course dia just form a single bond. Dia form a single bond. So dia ada berapa lone pair? 6. 1, 2. So ini satu lone pair, satu lone pair, satu lone pair. And then one more. Awak kena faham betul-betul lone pair hari ni. Alright, sebab kita nak masuk benda yang ada lone pair. This is chlorine, betul? So ini adalah satu molekul. This is one molecule. We do have, kita ada juga lagi satu molekul yang ada klorin. Ni saya tak lukis lah, lone pair saya malas. Kita ada juga satu molekul of klorin. Baik. Antara klorin molekul ni ada tak hydrogen bond? Antara klorin molekul tu ada tak hydrogen bond? Ada. Tak ada. Tapi ada tak Van der Waals forces? Ada. Van der Waals tetap ada. Van der Waals forces tetap ada. So, disebabkan dekat bahagian etanol ni we do have one hydrogen bond. Itu menyebabkan dekat dalam any molecule, any molecule that form hydrogen bond, we need heat energy, more heat energy is required to overcome the hydrogen bond. Boleh faham kat situ? Faham. Boleh. Alright. So awak kena ingat kenapa? Because hydrogen bond is a strong bond. Therefore, more heat energy is required to overcome ataupun to break the bond.
Okay, boleh? Boleh. Okay. So, bila kita sebut berkenaan dengan more heat energy. Ada soalan ke tadi? So, bila kita sebut berkenaan dengan more heat energy, ini menunjukkan, dia punya boiling point. Therefore, boiling point of ethanol is higher than, contoh kalau dalam hal ni kita compare dengan ni lah, chlorine molecule. So chlorine molecule ni dia adalah part of, is higher than covalent compound. Okay, faham? Faham. Okay. Kena digest elok-elok benda ni. Alright, sebab benda ni sangat penting. Okay, benda ni sangat penting sebenarnya. Alright. Ini adalah, saya boleh cakap ini adalah essay. Okay, ini adalah essay. Alright, this is how you are going to write the essay. Ya, saya. Saya malu nak tanya tapi saya nak tanya juga. Tanya je lah. Apa Dapat. Van der Waals forces tu sebenarnya, sir? Apa? Van der Waals forces tu. Van der Waals forces tu adalah force antara molekul. Dia ada daya antara satu molekul dengan molekul yang lain. That's why Van der Waals forces ni dia jatuh dalam intermolecular force. Okay, intermolecular force. Okay, contoh saya fokus dekat satu molekul klorin ni. Okay, awak tengok klorin saya tu. Okay, so dalam klorin saya tu, antara klorin atom dengan klorin atom yang lain, okay, saya tandakan yang ni. Okay, itu adalah apa? Yang ni adalah apa? Covalent. Covalent apa? Covalent bond. Itu adalah bonding dia. Bonding, ikatan. Itu adalah ikatan dia. Tetapi bila kita cakap pasal forces, okay, forces of attraction, kita kena cakap forces of attraction tu between one molecule and another molecule. Macam tu. Maksudnya antara satu molekul dengan molekul yang lain. So itu adalah Van der Waals forces. Daya tarikan antara dua molekul tu, itu adalah Van der Waals forces. Dia ada dekat molekul je rasa. Dia ada antara molekul je. Bukan dekat molekul, antara molekul. Between molekul. Faham? Jadi apa-apa molekul dia ada Van der Waals forces lah. Apa-apa molekul, tak. Kalau macam ionic bond tak ada. Dia covalent ada Van der Waals forces. Covalent bond je lah. Ya, covalent bond memang antara molekul dia memang adalah Van der Waals forces. Itu memang adalah forces untuk covalent bond. Dan macam ni kan. Okey, dalam kalau kita tengok ethanol kan. Saya tanya awak, antara C dengan H. Okey, antara C dengan H yang saya highlight kawan hijau ni. Okey, antara C dengan H. Itu bond tu adalah bond apa? Covalent. Ya, covalent bond. Okey, tetapi C dengan H ni dia boleh tak bercium dengan orang lain, dengan molekul lain? Tak boleh. Tetapi dia hanya ada daya. Okey, dia hanya ada daya. So, forces tu kita kenali sebagai Van der Waals forces. Dia nama orang Netherlands. Okey, nama orang Netherlands. Faham? Faham. Okey. Yang lain okey? Okey. Okey. Alright. Next. Okey, kita pergi pula kepada seterusnya, kita tengok pula. Okey, kita tengok. Alright. Next adalah saya nak terangkan pula berkenaan dengan physical properties dia. Okey, physical properties, sifat fizikal yang awak kena tahu juga. Okey, ethanol ni it is soluble in water. Dia ni larut dalam air. Okey, dia larut dalam air. Okey, tapi saya tanya awak, covalent bond, kalau covalent compound agak-agak dia larut ke tak dalam air? Covalent compound. Awak tak belajar lagi tu. Larut. Tak. Okay, covalent compound it do not soluble in water ataupun insoluble in water in any state. Okay, tu nanti. Okay, nanti kita belajar. Alright. So, okay, so apa benda yang seterusnya awak kena tahu adalah, okay, in terms of the solubility, okay, sebab apa dia ni soluble? Okay, sebab apa dalam hydrogen bond dia adalah soluble?
Pertama, okay, because there is a presence of hydrogen bond between ethanol molecule and also water molecule. Okay, kalau kita form hydrogen bond dekat kawasan ni, tak kisahlah dia form dengan sesiapa pun, okay, itu adalah sebab kenapa ethanol ni dia soluble in water. Okay, sebab oksigen dekat sini dia boleh form hydrogen bond dengan water, dia boleh membuat ikatan dengan water. That is why, okay, itu sebablah dia boleh soluble in water. Okay, dapat? So asal awak boleh buat satu bond dengan water, then kita boleh cakap bahawa dia boleh soluble in water. Alright, boleh? Sebab dia boleh bond dengan water je lah. Sebab Ya, dia soluble. bond dengan water ataupun bond dengan hydrogen daripada fluorine, FON tu, yang ada high electronegativity tu. Okay? Kalau water kan O tu dia akan gabung dengan H, ataupun H tu ambil O daripada water. Alright? Kalau dia F pun boleh, hydrogen fluoride, okay, water, ammonia, okay? FON ni penting ni, FON. Okay? Boleh? Boleh. Alright. Sekarang saya dah masuk benda baru. Okay, kita tengok pula. Ni nanti saya bagi latihan. Okay. Kita akan masuk kepada dative covalent bond. Okay, tukar sikit kalau dalam buku teks awak memang dia akan cakap dative bond. Tapi sebenarnya dative ni dia adalah dative, tak nampak. Dia adalah dative covalent bond. Kalau belajar kat uni dia akan sebut dative covalent bond. Okay? Alright. So tengok animation tu. Okay, tengok bulat-bulat ni. Okay, dia kata apa? I do not have electron. Okay, I have a pair of electron to be shared. Okay, apa a pair of electron tu? One lone pair. Yes, dia ada lone pair. Okay, there is a presence of lone pair. Apa yang dia boleh buat? Okay, apa yang dia boleh buat adalah, okay, seorang ni dia akan donate dia punya lone pair kepada orang lain, then orang tu they would achieve stable duplet ataupun stable octet electron arrangement, dan dia tidak mengusik langsung, okay, the properties of orang yang disedekah, orang yang dah sedekah lone pair tu. Okay, orang yang sedekah lone pair tu dia tidak terlebih, dia tidak akan terkurang. Okay, so baca elok ayat kat bawah tu. Okay, dia kata dative bond or coordinate bond, itu nama lain dia. Okay, is a type of covalent bond where the electron pair that is shared comes from one atom only. Maksudnya, kalau saya ada lone pair, saya akan share lone pair saya tu dengan orang lain. Adakah orang lain tu perlu buat apa-apa? Tak perlu. Ya, dia tak perlu buat apa-apa. Dia just terima je. Okay, tetapi konsep dia bukan macam you donate, you receive. Tak. Okay, konsep dia bukan macam tu. Konsep dia adalah konsep sharing. Cumanya seorang je yang share. Okay, seorang je yang share. Dia masih melekat tak? Masih. Okay, baik. So sekarang, boleh nampak ke saya punya skrin? Boleh. Okay, alright. Kita tengok tu. Kita tengok nombor 1. Kita tengok ini adalah molekul apa? Hidrogen. Tak. H2O. Molekul apa? H2O tu molekul apa? Water. Okey, ini adalah molekul water. Okey, kan selalu saya sebut kalau molekul of water dia akan ada berapa lone pair? 2. Ya, dia ada 2 lone pair. Alright. So awak tengok dekat oksigen sekarang. Okey, jap saya padam Okey, awak tengok kat oksigen sekarang. Did the oxygen achieve stable octet electron arrangement?
Adakah oksigen tu dah achieve stable octet electron arrangement? Dah. 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 Yes, dia dah cukup 8. Okey, dia dah cukup 8. Hydrogen, did each hydrogen has achieved stable duplet electron arrangement? Ya. Yes. Okey, dah juga. Okey, dah juga. So sekarang water tu dia berjalan-jalan. Okey, dia berjalan-jalan. Kemudian dia jumpa someone yang keseorangan. Okey, iaitu hydrogen ion. Saya nak tanya awak, hydrogen ion ni, does hydrogen ion has any electron? Ingat hydrogen ion. Sedo. Si ada. Sebab apa? 1. Okey, kalau hydrogen atom ada berapa elektron? 1. Yes, 1 elektron. Kalau dia dah jadi ion, H plus ion, ada tak elektron? Yelek. Dia tak ada elektron. Okey, dia tak ada elektron. So sekarang, adakah hydrogen tu stable? Tak. Tak. Okey, sebab dia donate tapi dia tak ke mana-mana. Dia dah hilang. Okey, dia macam hilang arah. Okey, dia dah hilang arah. So, water ni jumpa hydrogen ion. Okey, water ni berjumpa hydrogen ion. So, satu lone pair, okay, one lone pair of electron, okay, in oxygen, okay, that is attached to the water, okay, that are not involved in any covalent bond, okay, will be shared with one hydrogen ion, okay, through a formation of dative covalent bond. So, daripada situ, lone pair tu akan tergedik-gedik pergi dekat hydrogen. Lepas tu, hydrogen, apa akan jadi dekat hydrogen kat sini? Dia dah achieve apa kalau hydrogen kat sini? Duplet. Duplet. Habiskan ayat tu. Duplet octet. Electron arrangement. 4 perkataan. Stable duplet electron Stable. arrangement. Yes. Okay, hydrogen has achieved stable duplet electron arrangement. Okay, faham? Faham. Okay. So sekarang bila oksigen dah share one lone pair to hydrogen ion, saya nak tanya awak, berapa lagi lone pair yang dia tinggal? 1. 1. Okay, 1. Alright. Next adalah awak juga kena faham macam mana awak nak lukis benda ni. Okay, awak juga kena faham macam mana awak nak lukis benda ni. By the way, kita tengok okay, kita tengok water. Ada tak apa-apa charge dekat water? Ada apa-apa charge tak dekat water? Tak ada. Tidak. Tak ada. Okay, water tak ada apa-apa charge. Okay, hydrogen ion ada charge tak? Ada. Ada. Okay, hydrogen ion ada charge. Alright. So, bila lone pair pergi dekat hydrogen ion, okay, sorry, sifat dia tu, okay, sifat dia masih adalah sifat ion. Okay, sifat molekul tu adalah sifat ion. Ini bermakna, okay, hydrogen ion tu kita masih lagi acknowledge dia, okay, kita masih lagi menghormati dia. Sebab apa? Sebab dia pernah donate elektron. So, dekat sini, that's why awak kena buka dan juga tutup kurungan positif. Sebab apa positif? Sebab dah cukup. Sebab dah cukup satu, sebab lagi satu lagi adalah kita nak acknowledge hydrogen ion tu. Okey, kita nak acknowledge hydrogen ion tu. Sebab hydrogen ion tu dia pernah donate satu elektron. Faham? Faham. Okey. Alright. Okey. So, okey, apa nama H3O+? Apa nama dia sebenarnya? Hydrozonium ion. Ya, nama dia adalah hydrozonium ion. Okey, cara sebut dia hydrozonium ion. Okey, hydrozonium ion. Okey, boleh? Boleh. Okey, alright. Digest Okey, baik. Alright. So, kejap.
Awak kena tahu dulu. Okey, dalam dative covalent bond, okey, dalam dative covalent bond dia tak banyak contoh. Contoh yang banyak dalam dative covalent bond selalunya H2O dia akan jadi H3O+, okey, iaitu hydrozodium. Lagi satu adalah NH3. NH3 apa dia? Amonia. Okey, amonia. So NH3 ni kalau dia receiving an ion dia akan jadi NH4+. Ini yang sepatutnya hari tu ada saya ajar dekat dalam kelas waktu kita jumpa fizikal. Okey. NH4+ tu apa nama dia? Amonium. Amonium apa? Ion. Amonium ion. Good. Okey, amonium ion. Okey. Sekarang saya nak bagi awak contoh macam mana how we are going to form ammonium ion. Okey, with your help jugalah. Okey, saya memerlukan awak punya apa? Awak punya involvement. Alright. Okey, sekarang kita tengok Alright. Baik. Now saya ada NH3. Okey, N, nitrogen. Nitrogen ada berapa valence elektron? Lima. Nitrogen ada 5. Okey, so kita nak buat amonia sekarang. Okey, kita nak buat amonia sekarang. Amonia. So daripada 5, amonia akan form berapa covalent bond? 3. Okey, nitrogen dia akan form 3 covalent bond dengan Hydrogen. good. Okey, baik. So ada berapa baki elektron? Ada 2. Good. So kita ada 2 elektron. So itu adalah apa? Lone pair. Yes. This is lone pair. So kita ada 1 lone pair. Alright. Kemudian, okey, amonia ni berjalan-jalan, okey, berjalan-jalan di taman. Okey, kemudian dia berjumpalah dengan sahabat dia iaitu H+ ion. Okey, dia akan berjumpa dengan H+ ion. H+ ion tu ada tak elektron? Tak ada. Nadai. Okay, this is hydrogen ion. So, dengan tidak semena-menanya, okay, amonia tu dia akan share dia akan share apa? Dia akan share apa? Dia akan share apa? Lone pair. Yeah, dia akan share 1 lone pair of electron with 1 hydrogen ion. Okay, so apa akan jadi next? Ada kurungan. Yes, dia mesti ada kurungan. Sebab apa ada kurungan? Kita acknowledge hydrogen ni. Okay, kita acknowledge hydrogen tu. So, dia akan jadi N, H, H, H. Dan ini adalah lone pair tadi. Okay, H. Kalau ada certain, kalau kat US selalunya, sekejap. Kenapa saya tak boleh lukis ni? Alah, bateri saya habis ni. Sekejap. Sekejap saya charge sikit. Okay, alright. So kita ada 4 hidrogen, betul? Betul. Okay, saya nak tanya awak. Cukup ataupun tak sebenarnya nitrogen punya stable octet electron arrangement tu? Cukup. Cukup. Boleh saya tahu dekat mana dia form bond? Macam mana dia boleh form bond? HN. HN, okey, apa jadi dekat situ? N tu dia buat apa? Cuba terangkan satu-satu. Setiap satu H tu awak kena terangkan satu-satu kat saya. And share satu lone pair pergi hydrogen ion. Okey, good. Awal Z dah terang pasal hidrogen tu. Okey, lepas tu lagi 3 tu? Lagi 3 hidrogen tu?
achieve To achieve apa? Stable duplet Aha. electron electron arrangement. arrangement. Okey, lepas tu? Stable duplet Lepas tu? electron arrangement. Lepas Ah. tu Letak tambah. Letak tambah. Okey, alright. Tak, saya nak suruh awak explain macam mana kita nak form benda ni. Okey, nak form ni. Okey, awak kena tahu, okey saya bulat pangkah supaya awak nampak. Bulat tu adalah daripada nitrogen. Okey, dan pangkah itu adalah daripada hidrogen. Okey. So, hidrogen yang saya tandakan dengan warna merah ni, does this hydrogen contribute any electron to ammonia? Ya, tak. Okey, dia tidak ada. Okey. So dalam hal ni, okey, dalam hal untuk ammonium ion ni, okey, dalam hal untuk ammonium ion ni, okey, to achieve stable duplet electron arrangement, okey, 3 apa? Hydrogen. Okey, 3 hydrogen apa tu? atom Aha. attracted. Contribute dulu. Contribute 1 electron each to form covalent bond with siapa? Hydrogen ion. Belum, bukan. Baca elok-elok. To achieve stable duplet electron arrangement, 3 hydrogen atom, 3 hydrogen atom, 1, 2, 3. Okay, 3 hydrogen atom contribute 1 electron each to form covalent bond with Nitrogen. berapa banyak nitrogen? 1. Yes, 1 nitrogen. Okay, One. with 1 nitrogen atom. Okay, alright. Ini selesai untuk satu hal. Okay, lepas tu untuk nitrogen pula, okay, to achieve stable apa? Octet. Good. To achieve stable octet electron arrangement, okay, 1 nitrogen atom dia akan contribute berapa? 3 Ya, contribute 3 electron to be shared with 3 hydrogen 3 hydrogen atom to form 3 single covalent bond. Okey, betul? Kan? Ni saya tengah cakap pasal 3 atas ni je dulu. Alright, betul? betul. Okay, now, okay, nitrogen in ammonia has 1 lone pair of electron. Okay, so apa yang dia buat kat situ nanti? Share. 1 lone pair will be shared, okay, with 1 hydrogen ion, okay, and forming dative covalent bond. Right. Lepas tu awak nak cakap apa? Awak cakap lah, okay, nitrogen has achieved stable octet electron arrangement. Okay? Faham? Lepas tu hydrogen
Okay, hydrogen ion, okay, achieve stable duplet electron arrangement after forming dative covalent bond. Okay? Alright. Nampak macam susah kan? Betul tak? Nak Ha, screenshot semua. tak apa, nanti saya bagi PDF ni. PDF ni saya bagi nanti. Sir, Ha, semalam saya minta recording, saya ada bagi. belum sebab recording tu dia lambat sikit nak masuk dalam Google Drive saya. Dia kena proses juga. Kejap lagi saya bagi. Sebab yang selalunya kalau hari ni punya kelas saya boleh download selalunya malam baru boleh. So malam tadi kan saya tidur. So malas saya tak download. Sekejap lagi saya download. Okay? Okay, sir. Alright. Okay. Faham kat situ untuk dative covalent bond penting ni. Alright. Tengok ni. Discuss the formation of dative bond in ammonium ion. Saya nak awak buat juga nanti. Alright. Okay. This is dative covalent bond in ammonium ion. Alright. Yang ini, okay, yang ini dia detailkan dekat awak berkenaan dengan electron arrangement. Okay. Ini diambil daripada hydrochloric acid. Okay. Alright. Dah. Ni yang ni kan, dia tunjuk kat awak mana datang H+. Okey, mana datang H+ sebenarnya? H+ tu kadang-kadang dia boleh datang daripada ionic bond sendiri. Okey? Kalau macam ni, okey, kalau macam ni, ini adalah hydrogen chloride. Hydrogen chloride molecule. Okey, ini adalah hydrogen chloride molecule. So, bila diorang ni terpisah, okey, bila diorang ni terpisah, dia akan jadi H+, yang dekat sini dia akan jadi apa? Oops. Yang area ni dia akan jadi apa? Klorin. Chloride ion, Cl-. Okey, dia akan jadi chloride ion. Chloride ion. Okay. So that's why mana datang H+, dia daripada, maybe dia boleh datang daripada mana-mana molekul ataupun mana-mana ionic bond. Selalunya molekul lah. Okay, sebab kalau ionic bond tu dia susah sikit nak break. Alright, faham? Faham. Okay. Alright. Okay. Okay, baik. Sekarang saya nak awak buka buku modul. Okey. Lepas ni kelas Seni. seni. Okey, buka modul, buku surat. Surat apa tah? 120. Okey, 120. Oh, ramai tak ada hari ni Oh, mentang-mentang lah pagi, sejuk. Okey. Hadi, Odi, senyap je. Dah lah ada 2 device. Hadi. Terus left. Lag lah. Awak pakai apa di 2 device tu? Tahu. Okay, sekejap. Alright. Nampak tak benda tu? Korang? Nampak?
Nampak. Okay. Baik. Dative bond is known as coordinate bond. Alright. So it's a type of covalent bond between two atoms in which both electron originate from one atom only. Ingat, elektron tu datang daripada satu atom saja. Okay, iaitu lone pair lah. Alright. So kita tengok. Okay, explain about the formation of a dative covalent bond. Alright. By the way, sepatutnya kan, kalau awak dah belajar kemis betul-betul, sepatutnya saya rasa water tak boleh buat macam ni, dia punya Lewis structure. Okay, salah sikit. Alright. Sebab lone pair ni, kalau ada lone pair, dia menyebabkan repulsion dalam degree of molekul tu. Okay, selalunya macam, sepatutnya dia perlu buat macam warna merah tu. Okay, so satu dia akan masuk ke H. Alright. Okay, so water molecule consisting of how many atoms? Okay, apa ni? 3. Tutup satu atom. Oh, ayat dia ni macam pelik sikit lah. Okey, tambah sikit, tukarkan sikit ayat dia. Okey, tolong tukarkan sikit ayat dia. Water molecule H2O consists, dia bukan consisting, dia adalah consist. Kita betulkan sikit. Consists of, lepas tu tambah kat, buang atom tu awak tulis that has achieved. Okay, that has achieved. Okay, dia ada berapa, ada apa atom? Yang ni dia nak stable octet electron arrangement. So kalau stable octet, siapa yang achieve? Oxygen. Oksigen. Yes, dia ada one oxygen atom. Okay, dia ada one oxygen atom that has achieved stable octet electron arrangement and two hydrogen atom, okay, that has achieved stable duplet electron arrangement. Faham? Faham. Okay. Okay. Hydrogen ion do not have electron in their petals. Awak tak belajar petals, okay? Bukan petals, tukar sikit ayat ni. Hydrogen ion do not have electron in their Shell. shell, yes. Okay? Alright, in their shell. The free electron pair in H2O molecule that is not involved in the formation of covalent bond shares with one hydrogen ion. Okay? Tulis tu one hydrogen ion forming a dative bond. Okay. All apa tu? All apa? Oxygen. All oxygen. Lepas tu? And hydrogen atom. And hydrogen atoms. Oxygen atom ni satu je. Hydrogen atom, okay, have achieved stable octet M duplet electron arrangement forming, apa nama ion ni? Apa dia? Hydrozonium ion. Hydrozonium ion. Okay, iaitu H3O+. Okay, by the way, untuk pengetahuan awak, saya rasa untuk level awak, okay, untuk level awak ni dia ada dua je yang awak kena tahu. Okay, dua je example yang awak kena tahu. Satu hydrozonium, satu lagi adalah ammonium ion. Okay, itu saja. Okay, itu saja. Alright. Dah, jom kita buat lagi. Sikit je lagi. Lepas tu dah habis sikit lagi dah. Okay, alright. So, ammonium ion. Okay, awak nampak benda ni, ammonium ion. Alright. Okay, tengok mana saya punya pen? Okay, tengok ni. Tengok ni. Macam tadi kan saya ada tunjuk juga. Kalau dative bond, okay, dia punya bond kadang-kadang dia buat macam arrow tau. Okay, dia buat macam arrow macam tu.
Okey, itu saja je. Itu nak menunjukkan yang dia ada dative covalent bond. Faham tak? Alright. Tapi dalam exam awak jangan buat macam tu. Okey, jangan buat macam tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau dekat universiti diterima je, tak masalah pun. Alright, saya takut KSSM ni dia pelik sikit. Alright. Okey, dah. Okey. Jom. Cuba awak try explain dekat saya the formation of dative covalent bond. Molecular ammonia NH3 consisting Molecular. molecule It's Molecule molecule. molecule Molecule. ammonia NH3 consisting of nitrogen atom. Ya, okey. Consisting one nitrogen atom. Okey. Banyaknya bunyi WhatsApp. Okey, consisting of one nitrogen atom. Lepas tu? And Busy- hydrogen busy. atom Kau tengok. It's Busy stable sangat Yana ni. electron arrangement. Okey. Have a stable and berapa? 3 atom. 3 siapa? 3 hydrogen. Okay, good. Alright. Okay. Lepas tu, H plus ion has no electron in its shell. Okay. Yang ni, ayat ni tolong highlight Ayat ni penting sangat sebenarnya. Okay. Awak jangan terlepas ayat tu. Tolong highlight Alright. Itu adalah satu point sebenarnya. Okay, ini adalah satu markah sebenarnya. Okay. Sebab awak kena clarify dulu. Hydrogen ion tu has no electron at all. Okay, so the free electron pair, okay, ataupun the free lone pair, which is not involved in the formation of covalent bond, okay, is shared with hydrogen ion and form a Hydrogen bond. tak. Form Dative a covalent bond. Dative dative bond ataupun dative covalent bond. Alright. So all nitrogen and hydrogen atom and hydrogen atom achieve a Yes. stable oxygen. okay, good. Betul tu Talia. Okay, all nitrogen and hydrogen atom achieve stable octet and duplet electron arrangement forming Ammonium ion. good. Apa dia punya formula? NH4 plus. NH4 plus. Alright. Okay, good. Okay, bagus. Alright. Sekejap saya nak cari satu latihan. Oh, tak ada lah. Tak banyak latihan ni. Baik, kenapa saya tak banyak? Oh, memang tak banyak pun. Okay, alright. So that is all for today. Okay, cukuplah tu untuk hari ini. Okay, saya nak bagi kerja sekolah. Okay, saya nak bagi homework. Okay, textbook. Okay, textbook. My homework. Okay, textbook. Saya nak awak buka buku surat 119. Okay. Test yourself 5.4. Okay, do all. Okay, do all. Okay, buat semua. By the way, saya tak nak awak tengok buku. Okay, sebab saya boleh tahu kalau awak tengok buku ke tak. Okay. Hai sir. Lepas tu 121. Kalau tak nanti tak masuk lah. Okay, page 121. Kalau tak nanti awak tak faham. Okay, test yourself 5.5. Okay, do all. Dia ada 3 soalan kat situ. Yang tadi 5.4 tu dia ada berapa soalan 4 soalan. Okay, dia ada 4 soalan.
Alright. Okay. So this is the Bila saya instruction. Apa dia Talia? Bila saya cek. Bila saya check, kalau sekolah buka saya check. Okay. Bila tu sir? Tak tahulah. Please don't procrastinate Okay, jangan procrastinate. Tahu tak procrastinate tu apa? Melambat. Ya. Jangan menangguhkan kerja. Okay? Sekejap. Hobi. Wani ada hari ni. Apa dia? Yana? Tiada. Take that. Okay. So saya nak, okay, awak buat macam ni. Tolong baca dan fahamkan. Aku dah tulis tulisan bahasa Melayu tadi. Kau tak faham juga, aku tumbuk kau. Okay? Tolong baca dan fahamkan betul-betul. Okay? Hydrogen bond. Okay? And covalent bond. Right? Itu yang pertama, instruction pertama. Kalau awak tak faham dua ni, jangan harap awak nak pergi sambung tempat lain. Okay? Second, ni instruction pertama. Instruction kedua, fahamkan dative bond ataupun dative covalent bond. Alright? Lepas tu, dalam dative covalent bond ni, awak tahu dua je. Okay, awak tahu formation of hydrozonium ion and formation of ammonium ion. Itu saja. Okay, lepas tu do a simple notes. Okay, buat je simple notes ataupun mind map untuk awak ingat. Right? Lepas tu, faham elok-elok. Okay, faham elok-elok. Ayat saya tu. Faham elok-elok. Faham elok-elok. Baru buat. Okay. Haram kalau awak tengok buku. Kalau awak tahu awak buat tu. Haram jiddan. Okay. Haram kalau tengok buku. Kalau tengok buku time buat Bincang sir. latihan. Okey? Bincang, itu bukan bincang. Saya tak percaya bincang korang ni. Korang tanya jawapan je. Kalau Tak. tak bincang kan tak ada. Bincang yang elok. Kalau nak bincang tu kena jangan tanya jawapan. Alright? Tanya sir boleh tak? Boleh je, tanya je. Tanya je saya. Kalau tanya saya, awak tahulah kan style saya macam mana kan. Alright? Make sure ada ilmu dulu sebelum tanya saya. Okay? Alright. Dah. Okay, do you have any question? Ada. Okay. Alright. Okay, good.